syaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum qad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk kita terus belajar, terus mendapatkan panduan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita meneruskan pada hari ini pada juz yang ke-6 Ustaz ya. Kita di awal juz yang ke-6 bersama dengan tuan-tuan adik-adik yang mungkin berada di rumah yang tidak ke sekolah ya. Kalau katakan tidak ada program ataupun kelas online, jom sama-sama kita baca daripada halaman 105 pada hari ini untuk kita sama-sama mendapat penerangan penjelasan dan mungkin satu soalan awal yang saya nak kongsikan yang mungkin adik-adik ataupun ibu ayah boleh menjawab dulu soalan ini. Bila kita belajar nanti mungkin kita dah dapat jawapannya, dan bagi tuan-tuan yang berada di Facebook boleh kongsikan dan cuba menjawab soalan awal ini, iaitu soalannya ialah apakah nama nabi yang disebut dalam halaman 105 ini. Jadi mari sama-sama kita lihat. Jawapan A ialah Nabi Yusuf, B Nabi Isa dan C Nabi Musa. Boleh jawab dahulu. A Nabi Yusuf, B Nabi Isa, C Nabi Musa. Dan selepas ini kita belajar, harapnya di hujung nanti Ustaz ya kita dah dapat jawapan tersebut insya-Allah. Kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah sebagai peringatan kepada kita pada hari ini. Terus kita membaca agar Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada ahli keluarga kita. Bila kita berbicara, kita mohon pada Allah ihdina, bukannya ihdi. Ihdina itu maksudnya tunjukkanlah kami ya Allah, kami, untuk orang-orang terdekat dengan kita, orang-orang yang pernah kita berjumpa dalam hidup, yang senarainya mungkin ada dalam telefon bimbit kita, ataupun yang pernah kita lihat jumpa sebelum ini tapi sekarang ini bagi tuan-tuan mungkin berada di rumah tidak dapat jumpa dengan mereka. Masih lagi kita perlu berdoa memohon hidayah untuk saya, untuk mereka ke jalan yang lurus. Dan ini akan disentuh pada ayat 175 pada hari ini. Mari kita lihat sinopsis bagi halaman 105. Bermula daripada ayat 171 hingga ayat 173, kita akan mendengar peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli kitab, ya, pandangan Al-Quran terhadap keimanan ahli kitab kepada
Al-Masih Isa bin Maryam, ya, putera kepada Maryam, daripada ayat 171 hingga 173 yang boleh kita ambil pelajaran. Dan seterusnya kita akan berinteraksi dengan seruan Allah kepada seluruh manusia untuk beriman kepada Nurul Mubin, ya, iaitu kepada cahaya yang jelas nyata, iaitu Al-Quran Al-Karim pada ayat 174 hingga 175. Jadi mari sama-sama kita mulakan bacaan kita daripada ayat 171 hingga ayat 172 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, my #Quran Time. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita bertemu dalam majlis ilmu ini, sama ada secara langsung ataupun online di kaca TV dan juga di Facebook dan online. Terus kita sebarkan majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan sesiapa sahaja yang mendengar dan yang menonton, sedang menonton My Quran Time ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepadanya, rahmat kepadanya, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, kita akan baca terlebih dahulu daripada ayat yang ke-171 dan 172. Dua ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada dua ayat daripada halaman yang ke-105 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Terima kasih Ustaz. Ya, ayat ini daripada ayat ataupun halaman 105 ini menjelaskan peri pentingnya keimanan kita yang benar. Kalau sebelum ini pada minggu lepas sudah pun kita melihat kepada ayat 170 berkaitan dengan seruan kepada manusia bahawa fitrah manusia ini sukakan pada cikgu yang membawa kebenaran, membawa pada tujuan hidup. Ya, bila Rasul datang, kita sekarang ini Ustaz ya menyambut Maulidur Rasul. Sebenarnya kita Rasul ini sebagai cikgu, ya, sebagai cikgu, sebagai muallim yang mendidik kita, dan kalau betul, kalau tak betul ditegur.
Kerana apa? Cikgu ini nak membawa kita sampai kepada bukan sekadar di dunia berjaya tapi sampai akhirat, iaitu al-haq, dengan kebenaran, dan kebenaran ini adalah tujuan dalam hidup kita. Kita nakkan ia menjadi asas kehidupan. Maka disambung pada ayat 171 ini, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau batas dalam agamamu. La taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Ya, janganlah kamu menyatakan kecuali apa yang benar daripada Allah SWT. Perkataan yang kita belajar daripada ayat ini Ustaz, ya, bila Allah menggunakan ya ahlul kitab, ya. Ahlul kitab ini maksudnya Allah menyeru kepada orang-orang yang pernah dapat kitab. Salah satunya adalah orang Nasrani, dan menariknya Allah tak panggil wahai orang Nasrani. Allah panggil ya ahlul kitab ini sebagai satu panggilan yang mulia. Allah memberi lagi peluang kepada orang Kristian yang membaca, mendengar perkara ini, dan juga ia adalah mesej kepada kita, kena jaga-jaga jangan kita ini dapat kitab tetapi mengikut pada contoh ahli kitab yang tersasar, ya. Adakah sama seorang muka Islam yang diberikan kitab dengan yang tak diberi kitab? Mana ahli kitab ni maksudnya orang yang telah diberikan kitab, diberi kitab. Dan bila cakap tentang kitab ini maksudnya merujuk pada agama samawi, sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Dalam ayat ini fokus kepada orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Kristian, kerana ini adalah dua agama yang besar merujuk pada kitab samawi, kitab yang turun daripada langit, ya. Tapi kalau Buddha ataupun Hindu, walaupun ada yang kata bahawa mereka ini merujuk juga kepada Gautama Buddha, ini ada kaitan dengan Islam, wahyu, tapi mereka dah jauh sangat terseleweng dan mereka tidak ada kitab daripada langit. Jadi di sini Allah ingatkan la taghlu fi dinikum, jangan ghulu. Istilah ini adalah amat besar sebenarnya. Jangan melampau. Kalau ghulu ni, kalau kita belajar bahasa Arab, daripada perkataan ghala itu maksudnya mahal, Ustaz. Jadi bila terlampau mahal sangat, jangan melampau ataupun kita melampau batas fi dinikum, pada agama, dengan mengatakan bahawa Isa anak Tuhan. Ini adalah satu ghulu dalam agama Kristian, ya. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, janganlah bercakap kecuali dengan kebenaran. Dan perkara ini penting untuk kita faham. Pasal apa? Pasal bila cakap tentang ghulu ini, dia boleh dalam bentuk akidah, boleh dalam bentuk ibadah. Ghulu ni dia fokus pada satu bahagian, yang lain tu dia abaikan. Contohnya lah Ustaz, ya, ada orang mungkin dia ghulunya dia nak baca Quran saja, ya, ini kira baik ni, tetapi dia tak nak sembahyang. Ada orang yang dia nak sembahyang sahaja, dia tak nak tolong orang sebelah jirannya ataupun maknya. Ada orang yang memang dia suka sangat tolong orang tapi dia tak nak sembahyang. Itu namanya ghulu dalam agama. Dan dalam akidah ini, dia ada akidah dalam ibadah. Kalau akidah itu mungkin dia kata bahawa saya ni cinta sangat kepada siapa. Kalau dalam kes Nabi Nasrani ni, cinta pada Nabi Isa. Cinta sangat sampaikan dia menjadikan Nabi Isa ini sebagai Tuhan. Kalau orang Yahudi ini dia benci sangat pada Nabi Isa, ya, sampai dia kata bahawa Nabi Isa ini anak luar nikah, ghulu, melampau. Dan di dalam Islam ini perkara ini boleh wujud, Ustaz, ya. Kadang-kadang ada orang cakap, oh saya ni cinta sangat kepada orang yang mulia, ulama ke apa ke, dia angkat itu sampai dia kata bahawa yang orang soleh ini boleh memberi manfaat kepada dia dan boleh menjadikan dia tidak sakit, ataupun lebih daripada itu ada yang memuja, bukan memuji, memuja sampai kepada Nabi Muhammad, dan dia kata bahawa kalau saya pakai pakaian tertentu, nanti dengan simbol tertentu saya akan terpelihara daripada masalah dalam kehidupan kerana Nabi boleh melindungi saya. Itu adalah ghulu yang perlu kita berjaga-jaga. Jadi Allah menyatakan innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya al-Masih Isa itu adalah anak kepada Maryam, Rasulullah wa kalimatuhu, dan kalimahnya itu, ya, adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimahnya yang disampaikan kepada Maryam. Bila Allah menyatakan kun fayakun, ya, maka jadilah yang disampaikan kepada Maryam, dan dengan tiupan roh daripadanya, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga, berhentilah daripada mengatakan itu. Jadi ekstrim dalam agama ini, Ustaz, ya, paling ekstrim sekali bila orang cakap bahawa Tuhan ini ada anak, ya. Maknanya dalam akidah, Ustaz. Akidah.
ya. Jadi itu sebagai satu contoh, bila jadi begitu dia jadi satu agama yang tersendiri. Tapi dalam agama Islam ini pun dia tak jadi agama baru, tetapi dia jadi satu fahaman baru bahawa dia bila melampau sangat dia rasakan bahawa ada makhluk yang boleh mengambil tugas Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu ditegur dalam ayat ini. Kata Allah apa? Fa aminu billahi wa rusulih, berimanlah pada Allah dan rasulnya, bahawa sebenarnya Isa ini adalah rasul. Wala taqulu thalathah, jangan cakap tiga. Pasal apa tiga ni? Dia cakap bahawa Allah, Nabi Isa dan juga Maryam tu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Dan Hamka dalam tafsirnya dia menyatakan merujuk kepada Syekh Ibn Kathir, dia kata kalau kita ambil 10 orang Nasrani, Kristian suruh beritahu pasal Tuhan, dia akan bagi 11 pendapat. Sampai begitu sekali Ustaz ya. Nak ceritanya bahawa mereka ini berbeza-beza pendapat tentang akidah pada Tuhan. Allah menyatakan apakah seruannya? Intahu huwa khairal lakum. Berhentilah. Berhentilah. Jadi bab-bab akidah ini kita kena jaga, dan Allah kata berhentilah daripada buat benda-benda begini. Ini seruan kepada mereka, seruan juga kepada kita. Berhentilah pergi cakap bahawa kalau ambil perkara ini kita akan dilindungi daripada segala malapetaka, ataupun saya dapat banyak keberkatan. Kita kena rujuk kepada hadis. Memang kalau cakap tentang tabaruk ini Ustaz ya, mendapat keberkatan, memang di kalangan sahabat ada yang mengambil keberkatan daripada kalau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang ada ya, dari segi makanannya, dari segi minuman, alat-alat yang berada bersama Nabi. Tetapi kita kena ingat tabaruk itu ada kaitan juga dengan sumber barakah itu yang aslinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan jangan dibuat-buat. Innamallahu ilahun wahid, sesungguhnya Allah itu esa, subhanahu an yakuna lahu walad ya, maha suci Allah daripada mengambil ataupun adanya anak. Hamka dia cerita Ustaz ya, bila ada orang Kristian cakap bahawa Allah adalah bapa kepada Tuhan, dia kata sebenarnya dalam ayat ini lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sebenarnya semua yang ada di bumi ini ialah milik Allah. Jadi kalau kata bapa kepada manusia ataupun bapa Tuhan, mengapa tak cakap je bapa langit ke, kan, bapa kepada debu ke, bapa pada pasir ke, semua perlu bapa juga kalau nak kata bapa. Mengapa hanya pada manusia sahaja yang diberikan? Jadi itu cara berfikir yang tidak betul. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pelindung. Jangan merasakan saya ni kena ada savior, penyelamat, jadi saya kena minta pada Jesus Christ untuk Jesus menyelamatkan saya pasal saya banyak dosa. Tak perlu. Kita kalau ada dosa Ustaz ya, terus sahaja direct kepada Allah, tak payah nak bayar-bayar untuk bertaubat. Tidak ada perantaraan, tidak ada perantaraan yang dibuat oleh orang-orang Kristian. Dan kita tidak mahu juga di kalangan orang Islam kita nak bertaubat kita kena pakai perantaraan. Ustaz, tolonglah Ustaz, tolong mohonkan saya bertaubat, kan, Allah terima taubat. Kita terus direct. Boleh minta nasihat, okey, tak ada masalah ya, seperti mana sahabat meminta nasihat, tetapi bukan sampai menjadikan manusia ini sebagai perantara yang dilakukan dalam agama Kristian. Jadi kita nak meneruskan, Allah menekankan lagi konsep ini pada ayat 172 ya, 172. Mungkin kali ini kita nak minta Ustaz mungkin baca sekali lagi ayat 172 ni Ustaz ya, pasal ada perkataan yang menarik, yastankifa. Ya, silakan Ustaz. Yastankifa, Ustaz bila sebut tentang wulu ni, sebenarnya dalam baca Al-Quran tu juga ada satu istilah yang asal daripada wulu jugalah. Apa ni, ghala yaghlu, wulu dia bagi mubalaghah. Maksudnya baca Quran ni dia menekan-nekan. Itu juga melampau dalam baca Quran. Ada juga contoh dia baca konon nak jaga tajwid sangat sampai dia menekan-nekan huruf, dia memamah huruf tu. Lan yastankifal masih, macam itu jadi berat. Itu ulama melarang kita baca Quran macam tu. Itu antara salah satu bentuk bacaan dilarang. Mungkin ada di kalangan kita yang macam tu. Sebenarnya baca Quran sangat mudah. Kadang kita yang menyusahkan. Jangan susahkan, biasa saja. Lan yastankifal masihu, contoh begitu. Dia tak boleh kita menekan-nekan huruf. Baik, kita baca terlebih dahulu sebelum ada ayat wa may yastankif. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. lan yastankifal masihu an yakuna
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Apakah maksud daripada ayat 172? Isa sama kali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu juga para malaikat yang terdekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Jadi perkataan yang di sini lan yastankifa. Ustaz ya, perkataan ini dalam bahasa Arab dia kalau bercakap tentang enggan ataupun malu, ini ada dua. Satu yastankifa, ya, nakafa, dan juga satu lagi yastahi. Innallaha la yastahi dalam surah Al-Baqarah. Jadi Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti seekor nyamuk, ya. Jadi di sini apa maksud yastankifa beza dengan yastahi tadi itu? Ialah malu ataupun enggan kerana sombong. Dia contoh beginilah Ustaz ni, kalau katakan seorang bos datang ke tempat kerja tapi dia pakai pakaian biasa. Adalah orang vendor ke yang datang, dia kata, "Encik, nah ini penyapu tandas." Kan dia tak kenal, jadi encik ataupun dia bagi pada bos tersebut penyapu tandas, dan dia kata tolong bersihkan sikit, ada kotoran di dalam tandas itu, encik buang, bersihkan dahulu, nanti saya bayarlah encik RM10 kerana bertugas pada saya, ya. Ni seorang bos bila diberi begitu, kalau dia kata kau suruh aku, kau tahu tak aku apa, contohnya kan, itu namanya yastankif, ya, maksudnya dia rasa enggan. Jadi bila Allah menggunakan perkataan lan yastankif, Nabi Isa, ini merujuk pada Nabi Isa ini, tidak pun merengus ataupun rasa dia kotor ataupun rasa hina untuk apa? Ayyakuna abdal lillah. Untuk menjadi apa? Bukan al-abd tetapi menjadi abd. Tidak ada perkataan alif lam di sini. Maksudnya apa? Nabi Isa merasakan bahawa dia adalah hamba seperti hamba-hamba yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah untuk memohon pada Allah, tidak rasa hina dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang ditekankan, dan juga walal malaikah, dan malaikat pun tidak merasa sombong dalam ayat ini, al muqarrabun. Wa may yastankif, siapa yang rasa sombong, rasa hina daripada beribadah kepada Allah dan sombong, Allah kata wa fayashruhum ilaihi jami'a, dia akan dihalau di akhirat nanti. Dan bila bercakap tentang fayashruhum ini, dia seperti binatang yang dihalau. Ini adalah satu larangan ataupun amaran daripada Allah SWT bahawa kamu sebenarnya hamba Allah, tetapi bila kamu tidak mahu menyembah kepada Allah, malah kamu merasakan bahawa Nabi Isa ini bukannya manusia biasa tapi anak Tuhan. Sebenarnya dia juga, Nabi Isa juga beribadah, kamu sebenarnya mengambil status seperti seekor binatang. Itu kasar sikit istilahnya Ustaz, ya. Pasal kamu tidak mahu sujud, sebenarnya yang tak mahu sujud setakat ini ialah zirafah, ya, ataupun lembu ketika dengar azan. Jadi kasar sikit, tapi ini Allah gunakan fayashruhum ini ilaihi jami'a. Kita tengok apa yang akan berlaku nanti bila kamu degil dan mengkultuskan, ya, mensucikan orang-orang tertentu dalam kehidupan. Jadi ini peringatan daripada Allah yang membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita lihat perkataan yang kita belajar hari ini daripada bahagian pertama ayat 171, ghala ataupun ghalawa, yang bermaksud melampau batas, ya. Dua kali disebut dalam al-Quran. Inilah yang membawa kepada istilah ekstremism, ya. Kalau katakan dunia barat mengatakan orang Islam ekstrim, tapi sebenarnya ekstrim itu apabila tidak merujuk kepada kebenaran. Dan kita harapkan kita dapat ambil pengajaran Ustaz, ya, dalam kehidupan kita pasal apa? Benderang alam sinar cahaya, ya, di waktu malam bulan purnama. Cuba sambung Ustaz. Baik. Menjadi hamba Allah itulah paling mulia, diberi ganjaran sampai ke syurga. Jadi itu yang kita harapkan, belajar daripada dua ayat ini. Kita berhenti sebentar, kita sambung kembali selepas ini. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Jauhilah kita daripada bersikap ghulu kerana ia akan membinasakan kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa setia dalam
my #Quran Time. Saya nak mengajak kepada semua sahabat-sahabat untuk kita berukhuwah, kita meramaikan lagi sahabat-sahabat kita di platform rasmi yang kita ada Facebook Sahabah Al-Quran my #Quran Time dan juga my #Quran Time, YouTube my #Quran Time Official dan juga Instagram my Quran Time Official. Baiklah sahabat-sahabat Al-Quran, tanpa melengahkan masa, kita nak belajar sedikit tajwid pada hari ini. Pada hari ini kita nak meneruskan lagi pengajian kita berkenaan dengan sifat huruf, iaitulah sifat lawan kepada isti'la, iaitulah sifat istifal. Sifat istifal. Kalau isti'la dari sudut bahasa, dia maksud dia meninggi. Istifal pula ialah sudah pasti lawan dia tinggi, itu menurun. Apa maksud menurun? Iaitulah istilahnya tidak terangkat pangkal lidah ketika menyebut huruf-huruf istifal. Tidak terangkat pangkal lidah. Huruf istifal kita dah belajar, isti'la kita dah belajar ada 7 kan. Lawan kepada istifal yang kita belajar hari ini. Isti'la ia ada 7. Khussa, dha, tanqiz. Hurufnya bila kita sebut kha, sa, da, ta, za, kha, kan? Huruf tu akan meninggi bunyinya. Dia tak bunyi qaf, tak bunyi ka, dia bunyi qa tinggi. Lawan dia istifal yang kita sebut sifat hari ini, iaitu hurufnya menurun ataupun tidak terangkat pangkal lidah. Seperti kita sebut hamzah, a, ba, tidak ba. Ramai yang sebut wa fakihatan wa abba, Allah. Ba sama macam sama dengan qaf pula. Kan? Sepatutnya ba, biar beza. Kalau katakan bila huruf ba bertemu dengan huruf tinggi, contoh basata, ba dengan sin tu kena bunyi rendah, bukan rendah suara tu slow, tidak. Pangkal lidah kita tak terangkat menyebabkan huruf tu nipis. Ba, sa, ta. Perkataan tu, 3 huruf tu bunyi ni mesti beza. Ba dengan sin bunyi sama dari sudut istifal ataupun sifatnya nipis. Bila sebut ta bunyi kena bunyi tinggi. Basata ataupun bisata. Tak boleh baca bisata, bisata. Sin patutnya nipis tapi bunyi seakan-akan huruf ta. Sebab tu sifat huruf bila kita dapat aplikasikan dalam bacaan kita akan bunyi sedap. Sebab sifat huruf tu yang menyebabkan bunyi tu akan jadi sedap. Contoh slide kedua, kita tengok slide kedua. Contoh pula ayat yang kita baca pada hari ini, insya-Allah sekejap lagi. Fa yu'adzibuhum 'adzaban alima. Semua huruf tersebut tu semua tu huruf istifal. Tidak ada huruf yang tebal kat situ. Wala yajidu, tak boleh wala, mulut kita mesti buka dalam keadaan yang sepatutnya. Wala yajiduna lahum min dunillah. Tu contohnya. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Kecuali sad saja dekat ayat tersebut adalah huruf bukan huruf istifal. Yang lain semua huruf istifal. Maksud katanya huruf tu adalah huruf yang nipis. Juga pada ayat yang bawah itu, fa ammal ladzina amanu billah. Bunyinya sekata. Tiba-tiba bila kita masuk ayat selepas tu, wa'tasamu bih, wa'tasamu. Wa'ta itu nipis ta. Selepas ta datang pula huruf isti'la yang tebal. Maka kena tebalkanlah huruf sad tu. Tak boleh wa'tasamu. Tu ramai lagu. Bila dia duduk bersebelahan, itu antara kesalahan yang mudah berlaku. Wa dia sekali harung aja. Wa'tasamu. Jadi sad jadi sin. Tukar huruf tu boleh menyebabkan tukar mana. Mana kita kena jaga huruf itu bersifat dengan isti'la tebal, bersifat dengan istifal nipis. Wa'tasamu bih, wa'tasamu bih. Tu contohnya Ustaz. Istifal.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ya. Jadi itu istifal ya, berbanding dengan isti'la ya. Bila cakap istifal ni dia ada kaitan dengan asfala Ustaz ya. Betul. Kita bincang sebelum ini tentang status manusia ini kalau tak ikut Quran dia jadi ke tempat yang paling rendah ya. Tapi kalau katakan seseorang itu ikut Quran, dia akan diberikan ganjaran yang kita akan baca daripada ayat 173 hari ini. Jadi dalam masa kita membaca ini ada rakan kita Puan Nur Hayati Ahmad ya, dia kata dia menonton daripada ICU, suaminya di ICU. Kita doakan Ustaz ya kepada semua sahabat Al-Quran, kita doakan kesembuhan ya, keberkatan kepada keluarga Puan Nur Hayati dan juga kepada semua tuan-tuan yang berada di rumah yang mungkin ada cabaran yang tersendiri tapi masih lagi istiqamah. Jom kita sambung ayat 173 hingga ayat 175. Sila Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 173 hingga ayat 175. Kali ini pada ayat 173 Allah memberikan memberitahu kepada kita apakah balasan kalau kita menjadi orang yang tidak ghulu, tidak melampau, sehingga kan kalau kita melihat kepada ahli kitab, mereka melampau itu sehingga sanggup untuk menyatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Mari sama-sama kita perhatikan kepada situasi di atas skrin. Inilah kaedahnya, iaitu bila menyatakan Lord 3 in 1, 1 in 3 contohnya, padahal sebenarnya kita beriman betul-betul kepada Allah yang satu. Dengan Allah yang satu ini membawa kepada apa, tuan-tuan sekalian? Ayat 173 Allah nyatakan fa ammal ladzina amanu, orang yang beriman dan beramal soleh, pasal dia beriman hanya pada Tuhan yang satu. Tetapi kalau katakan dia melampau, dia pilih-pilih, dia rasakan bahawa walaupun ada Tuhan, tetapi bila dia rasa bahawa Nabi Isa ini terlampau suci, dia jadikan Nabi Isa ini sampai jadi Tuhan. Sehingga kan dia beriman hanya kalau dia rasakan bahawa tak kisahlah dia beramal soleh ke tidak, yang penting saya believe, saya percaya kepada Jesus Christ, nanti
Jesus Christ akan menyelamatkan saya dan akan masuk syurga. Itu adalah kefahaman yang songsang. Yang sama juga di dalam agama Islam, kita bukan sekadar cinta seseorang sahaja yang menyebabkan kita selamat, tetapi mestilah beriman, beramal soleh. Apakah ganjarannya? Yang pertama, fayuwaffihim ujurahum. Allah akan sempurnakan pahala kalau kita bekerja, Ustaz ya. Ajar itu maksudnya dia punya bayarannya. Kadang-kadang kita mungkin rasakan bahawa bila dalam dunia ini kita buat apa yang Allah suruh, ada peluang-peluang tertentu kita tak ambil. Kita ada orang kata nak bagi awak rasuah 30,000, kita kata tak nak pasal apa, ini tak betul, kan? Ataupun saya ada peluang buat perkara-perkara lain, peluang-peluang itu kita rasa macam mengapa saya tak dapat semua peluang itu. Tapi Allah janji apa? Allah akan cukupkan segala gaji ataupun balasan yang ada. Yang pertama. Yang keduanya, wa yaziduhum min fadlih. Allah tambah lagi kurniaan Allah. Lebih kurang kalau kita kerja gajinya 3,000 contohlah ataupun 2,000, Allah bagi 2,000, tapi Allah bagi fadl itu bonus. Allah bagi ekstra lagi daripada usaha tuan-tuan sekalian membaca Al-Quran dan juga beramal soleh, ya, mengikut pada apa yang Allah suruh. Walaupun mungkin ada yang kata bahawa alamak, saya ni nak sedekah mungkin duit tak berapa ada, saya nak buat itu mungkin saya tak mampu, tapi kerana kita tidak ghulu, tidak memilih-milih. Ada orang yang kerana memilih, dia yang suka dia buat banyak, yang dia tak suka dia tak apalah, dia tak nak baiki. Jadi itu menyebabkan kita mungkin tidak diberi fadl. Tetapi Allah dalam masa yang sama Allah memberi amaran, wa ammal ladzina stankafu wastakbaru, ya, siapa yang enggan, merengus ataupun sombong, ya, dan sombong. Jadi ceritanya ialah istankafu dan istakbaru ini, merengus ataupun enggan dan juga sombong ini kesan daripada apa? Hulu. Bila hulu melampau, akhirnya kita pilih-pilih, saya tak naklah pergi solat berjemaah, saya tak naklah baca Quran, saya suka untuk duduk kat rumah untuk berselawat sahaja contohnya. Ada orang yang dia suka baca Quran, dia tak nak berselawat pula. Ada orang suka solat tapi tak nak pergi tolong orang pula. Jadi yang itu kesan daripada apa? Hulu. Kerana kefahamannya bahawa yang ini Allah suka sangat, jadi saya buat banyak-banyak kat sini, yang ini tak apalah, saya tak nak buat. Itu yang perlu kita beri perhatian. Kesannya apa? Fayu'adzibuhum azaban alima, azab yang sengsara, wala yajidu lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Tidak ada pertolongan, tidak ada kawan. Kerana apa? Kerana orang-orang ni mengharapkan dengan dia buat perkara hulu, macam contohnya dalam Nasrani ini, dia rasa Nabi Isa sebagai penyelamat. Rupa-rupanya sampai ke sana, dia tetap juga Nabi sebagai hamba kepada Allah yang juga beribadah memerlukan pertolongan daripada Allah. Sama juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasal ada dua ekstrim sekarang Ustaz ni dalam masyarakat. Ada terlampau cinta sangat pada Nabi sampaikan dia menangis-nangis pasal Nabi, dan dia apa-apa pasal Nabi dia okey, tapi bab nak mengikut, nak menghina ataupun buat perkara lain dia tak nak. Itu satu. Tapi ada satu lagi ekstrim, ialah yang dia mengutuk pula orang yang cinta Nabi. Ya, dia kata bahawa selawat pada Nabi ni, dia kata memuja Nabi, mensyirikkan Nabi. Itu satu lagi ekstrim yang kita tidak mahu. Kita tahu bahawa beriman pada Allah dan Rasul ini adalah iman kita dengan keimanan yang sejahtera. Dan itu sebabnya bagaimana kita nak tahu kita ini betul ke tak betul? Allah ingatkan kita pada ayat 174. Dia ada kaitan dengan ini Ustaz ya. Dia ada alat ni. Kan? Kalau dalam satu tempat tu dia tak ada cahaya. Dia ada cahaya ni kan. Nur cahaya. Lampu Kalimantan. Dia rasa dapat lampu Kalimantan, wah saya ni dah bercahaya. Tapi bila berkenalan dengan satu sumber burhan, dia akan nampak apa kesannya. Kita baca dahulu daripada ayat 174 sekali lagi Ustaz. Silakan. Auzubillahi minasyaitanir. Ya ayyuhan nasu qad قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا
Sadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran daripada Tuhanmu Muhammad, Nabi Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang iaitu Al-Quran. Ustaz ya. Jadi di sini Allah menggunakan perkataan burhanum mir rabbikum. Satu ialah Allah menyeru manusia. Sebelum ini dah panggil kepada orang beriman, orang munafik, Allah bongkar tentang penyakit dalam hati yang kita harap kita terubat daripada perkara itu. Orang musyrik yang cara berfikirnya salah, beribadah kepada berhala. Kemudian ahli kitab yang mendewa-dewakan makhluk bernama Nabi Isa alaihi salam ya. Jadi kali ini Allah kata tak apa, kamu semuanya ada cabaran-cabaran, tapi sekarang ini Allah panggil wahai manusia. Maksudnya ada peluang ke tak ada peluang? Ada peluang. Allah panggil apa? Allah panggil wahai manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Telah datang burhan. Burhan ini ada yang kata bahawa ia datang daripada perkataan Farsi Ustaz ya, barran, yang maksudnya seperti pedang yang boleh mencantas semua perkara ya. Itu sebabnya dalam tafsir Hamka menyatakan bahawa bila seseorang, tuan-tuan sekalian ya, saya yakin tuan-tuan ada pengalaman ini, bila dah sampai kepada halaman 105, makin mengkaji Al-Quran, bila kita mula bercakap dengan ahli falsafah, kita tahu bahawa ahli falsafah tu dia goreng je kan. Pasal apa? Pasal burhan ini seperti pedang ataupun cahaya matahari. Bila kita gelap, kita ada cahaya lampu Kalimantan Ustaz. Kita rasakan bahawa ini cahaya yang paling berharga. Tetapi rupanya bila dapat cahaya matahari, yang ini tak ada apa pun. Tak ada apa. Bahawa ini hanyalah waktu kita gelap, dan kita baru nampak bahawa idea-idea motivasi ke falsafah ke syair ke apa sebagainya macam hebat, tapi rupa-rupanya bila banyak mengkaji Al-Quran, kata Hamka, falsafah yang ada kita nampak kerancuannya. Bila kita nampak kepada idea-idea daripada syair ke ataupun daripada undang-undang manusia, kita nampak undang-undang manusia ini memang amat lemah, yang perlu kita rujuk balik kepada burhan mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina ya. Ini adalah cahaya yang terang. Cahaya ini kalau Ustaz perasan Ustaz ya, nur ini datang daripada bulan ya. Kalau diya, cahaya daripada matahari. Jadi bila Allah menyatakan nuram mubina, salah satu nama Al-Quran ini adalah nur. Maksudnya apa? Quran ini dia cahaya, dia menerangi, tetapi dia tak panas, dia menyejukkan seperti matahari, seperti bulan ya, yang jelas nyata. Jadi perkara-perkara ini penting untuk kita beri perhatian. Pasal apa? Tuan-tuan yang bersama dengan Al-Quran, kita bila bercakap tadi tentang macam mana orang boleh mensyirikkan Allah ya Ustaz ya, kalau kita bercakap tentang teratak kecil di Pekan Jabi, indah rupanya beratap genting. Apa sambungannya Ustaz? Sekali lagi Ustaz, kena sekali lagi. Teratak kecil di Pekan Jabi, indah rupanya beratap genting. Baiklah, jangan dipuja hatta Nabi kerana tauhid amatlah penting. Tauhid itulah yang kita belajar dalam Al-Quran Ustaz ya. Dan disambung lagi pada ayat 175. Kalau Ustaz boleh ulang sekali lagi Ustaz. 175 ya. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Sadaqallahul azim. Adapun orang yang beriman pada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam kasih sayang Allah dan kurniaan daripadanya dan menunjukkan mereka jalan yang lurus yang kita mohon setiap hari pada solat kita. Jadi ini adalah kesimpulan pada ayat 175. Kita berada di hujung-hujung surah An-Nisa. Besok satu lagi ayat ya sebelum masuk surah Maidah. Nak ceritanya apa? Orang beriman bila dia berpegang kepada Allah ya, kepada tali Allah iaitu apa? Al-Quran. Tuan-tuan yang sentiasa setiap hari paling kurang 1 jam baca Al-Quran ini, cuba memahami, kita akhirnya akan, hati kita yang gelap itu, dia bukan dapat lampu Kalimantan saja. Dia dapat burhan. Lambat laun kita akan terkejut bila dia makin bercahaya,
ia akan menyebabkan kita mendapat kasih sayang Allah yang lebih. Kita dapat rasakan banyak semua perkara. Orang buat silap, kita kesian. Kita bukan benci lagi dah. Kita kena kesian mengapa dia buat silap. Saya akan cakap elok-elok, ya. Saya ikut pada apa panduan Quran. Dan Allah kata wa fadlin, Allah berikan bonus kepada kita, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Kita dipimpin. Ya. Kita baca Quran ini, bila kita berpegang betul-betul ini, Allah akan pimpin kita. Walaupun mungkin saya ini banyak kesilapan dahulu, ilmu agama tak banyak, tetapi kerana kita jaga waqtasamu bih, kesannya kita akan berada di atas jalan yang lurus, apatah lagi sampai di akhirat nanti terus dipimpin ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah peranan Al-Quran, ya, yang kita ingin tahu. Burung belatuk ikan haruan, banyak pantun hari ni Ustaz, ya. Masya-Allah. Ya, menjemur padi bersama kawan. Jika Quran sudah diutamakan, pasti menuju kasihnya Tuhan. Membawa kita kepada konklusi resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, mari kita lihat daripada ayat yang ke-171. Resolusi kita ialah tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Itu yang pertama, ya. Jangan sampai kita fokus satu bahagian, kita abaikan yang lain. Kita perlahan-lahan mohon Allah beri kemampuan kita jaga semua perkara dalam agama. Yang pertama. Yang kedua, jangan sombong untuk menjadi hamba Allah, kerana Nabi Isa juga mengaku sudi menjadi hamba Allah. Dan yang ketiga, hargai kebenaran Rasul dan Al-Quran sebagai cahaya yang akan memimpin kita jalan ke syurga. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah akan amalan-amalan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Allahumma hdinas siratal mustaqim, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat melampau, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat ghulu, ya Allah. Kurniakanlah istiqamah kepada kami, ya Allah. Keluarkanlah daripada kami kegelapan yang kami tidak nampak, ya Allah. Keluarkanlah kegelapan daripada kami, daripada kegelapan yang sama-sama daripada kami, ya Allah. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan. Ya Allah, Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa kami mengikuti sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kami, ya Allah. Jadikanlah kami umat yang sederhana, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat yang membinasakan kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Inilah doa yang kita minta pada Allah Ustaz, ya, agar Allah pimpin kita dengan komitmen kita. Waqtasamu bih ini, Allah pasti akan memimpin diri tuan-tuan sekalian, keluarga, masyarakat. Kadang-kadang kita mungkin pening dengan apa yang berlaku di sekitar kita, tetapi jangan bimbang kalau kita kempenkan, kita terus bergerak mengajak orang kepada berpegang pada Al-Quran ini. Masyarakat tidak akan hulu, tidak akan melampau. Kadang-kadang dia dulu hulu, tapi bila dia baca Quran baru dia sedar, ini tidak kena dalam hidup. Inilah kesedaran yang kita ingin bina dalam usaha kita tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan yang berada di hadapan skrin sekarang dijemput, ya, kalau tuan-tuan terus hari ini kalau belum lagi berinfak, terus mengambil peluang ini, kerana ini adalah kesungguhan kita untuk mengajak masyarakat waqtasamu bih, untuk berpegang kepada Al-Quran. Kesannya ialah kadang-kadang kita nak tegur tak mampu tegur nanti bergaduh dekat Facebook. Tetapi bila semua kembali pada Quran, kembali pada ilmu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan mengubah masyarakat dan Allah akan pimpin kita semua tuan-tuan sekalian ke jalan yang lurus, siratam mustaqimah. Jadi insya-Allah kita bertemu ulangan pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang sentiasa mendoakan tuan-tuan terus mendapat kasih sayang Allah, mendapat bonus sehingga sampai ke syurga. Jadi sama-sama kita share. Kalau tuan-tuan belum share lagi tadi, share di Facebook agar ramai hari ini yang dapat mengambil manfaat, dan kita doakan agar Allah pimpin kita dalam meneruskan, ya. Hari ini halaman 105, esok 106 berpindah ke surah baru, surah Al-Maidah, insya-Allah. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.